Saya bagi rumusan secara keseluruhan. Pasukan Kelantan telah membuat rayuan kepada lesen, isu lesennya, dan mesyuarat akan bersidang pada 16 Januari yang depan untuk mendengar kes rayuan Kelantan FC dan lesennya untuk musim 2024 dan 2025. Dua pasukan yang sedang mungkin tersebar di sosial media mengenai isu-isu tunggakan gaji. Kelantan United, saya rasa perkara itu telah diselesaikan di peringkat social media, naratifnya di social media. Individu yang telah membuat statement tersebut telah membuat penjelasan selepas itu juga, dan kelab sendiri telah membuat statement selepas itu. Semua pasukan termasuk juga yang Kedah ada persetujuan pembayaran tunggakan gaji, dan ini sedang dipantau oleh MFL untuk memastikan apa-apa tunggakan antara pemain, pegawai dan pasukan akan dipantau oleh MFL. Setelah jikalau ada pelanggaran persetujuan berkenaan, adalah tugas pegawai dan pemain membuat laporan, bukan membuat statement di social media mengikut sumber. Dan mengikut sumber ni, MFL bukannya polis yang akan pergi mencari isu ini. Bila perkara ini telah tersebar di social media, tugas MFL adalah untuk cek dengan pasukan untuk memastikan persetujuan itu tidak masih dihormati. Dan saya dah jawab Kelantan United dan Kedah. Alright. Jadi sekarang ni tak ada sebarang laporan rasmi kepada mana-mana badan yang bertanggungjawab. Ya, saya pun mungkin boleh bertanya dengan PFM. Saya berhubung dengan CEO-nya sendiri, dan kami pun selalu merujuk kepada kumpulan pemain untuk memastikan jikalau ada laporan rasmi, pergi jumpa badan-badan rasmi, boleh pergi ke FAM, PFAM ataupun datang ke MFL directly untuk kita mengambil tindakan dan membantu mana-mana pemain atau pegawai dalam hal ini. Dan bila saya cek dengan dua-dua badan ini, dua-dua tidak menerima mana-mana laporan rasmi. Jadi mungkin perkara ni sedikit merumitkan kerana tiada laporan rasmi. Jadi you sebagai CEO MFL mungkin ada tips lah untuk mereka yang berhadapan dengan isu ni. Saya rasa Fina, sepanjang saya daripada FM sehingga ke MFL, perkara ni saya berulang berkali-kali. Kalau ada laporan resmi, ada badan resmi dan saluran resmi untuk membuat laporan, gunakanlah. Hanya melalui saluran resmi boleh kita sebagai organisasi resmi membantu. Tetapi di social media bukanlah tempat untuk saya membuat action atau kita create added unnecessary negativity. So saya menghormati kedudukan pasukan. Saya tahu CEO-CEO pasukan yang berusaha keras untuk menyelesaikan mana-mana isu di peringkat tempatan, dan banyak pasukan yang mungkin mengalami isu-isu gaji. Saya tahu pun story-storynya, backstory-nya yang mungkin bukan salah pengurusan pasukan. So saya harap penyokong, netizen dan pihak media tahu di peringkat kelab pun tidak semestinya semua senang, ya. So kita menghormati proses yang sedia ada. Jikalau pemain dan pegawai ada kerumitan di peringkat tempatan, ada saluran resmi untuk semua pemain dan pegawai. Itu 3 pasukan yang viral. Mungkin ada yang tak viral, yang dalam saya tak boleh buat spekulasi. Ya, itu musim baru Liga. Yeah. Jadi kalau kita tengok tahun 2023 jadual sangat padat. Betul. Terutama pada penghujung tahun sampai 4 perlawanan Liga tu sangat lama untuk dihabiskan. Jadi adakah kita akan expect dengan perubahan jadual perlawanan akan lebih tersusun untuk dan lebih adil untuk semua pasukan? Saya tengok draft pertama daripada unit pertandingan, nampak jarak antara perlawanan yang bagus, dan telah diminta daripada pasukan untuk kita melebihkan perlawanan di hujung minggu. Tetapi juga kita tahu situasi constraint tempatan. Kita bertuah musim yang akan datang ni kita tidak bermain dalam bulan puasa, dan tidak diganggu oleh cuti raya yang kebiasaannya agak panjang sebelum kita terpaksa berhenti dan bermula liga semula. Dengan itu, kita ada ruang yang agak panjang dalam liga daripada bulan Mei sehingga April tahun depan. MFL akan membuat kenyataan resmi mengenai struktur-struktur tersebut dan juga pengumuman jadual untuk 2024-2025 tidak lama lagi. Kami sedang merumuskan untuk memastikan kesediaan pasukan
dan juga benefit kepada jadual itu adalah dalam segi keuangan pasukan masing-masing bila dia dapat main home game waktu weekend ya. Kita juga tahu bila pasukan Sabah dan Kuching ke Semenanjung, dua pasukan ini selalu meminta untuk bermain 2 atau 3 perlawanan di Semenanjung sebelum balik ke Sabah dan Sarawak. Dan kami dalam keluarga bola sepak memahami kesulitan pasukan daripada East Malaysia. Mungkin dari peringkat netizen dan di peringkat luar tidak memahami bilanya berlaku home atau away ni, tetapi bila dua pasukan yang you ingin membantu dalam kalender, berlakunya domino effect kepada jadual-jadual lain. So itu pun sedang diteliti oleh competition untuk tidak merumitkan keadaan. Sebab bila berlakunya MFL yang selalu dinampak macam bersalah dalam hal ni, tetapi kita tahun lepas bila kita bermain di dalam bulan puasa, Kelantan dan Kelantan United tidak boleh memain home game. So dua pasukan terpaksa main 6 perlawanan away berturut-turut. Domino efeknya agak rumit lah untuk MFL. So kami dengan tak adanya bulan puasa, kita tiada isu Kelantan United dan Kelantan lagi, dan kita harap kita dapat membantu kawan-kawan kita daripada klub-klub East Malaysia, tetapi juga untuk memastikan tiada unfairness dalam beberapa home game berturut-turut sebelum mengakhiri liga yang mungkin perlawanannya lebih bernilai. Adakah perlawanan sebelah petang akan dikekal ke? Masih 100%. Alright.